Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para penonton yang bersama kita pada pagi ini walau di mana jua anda berada. Selamat datang ke program Read Knowledge and Share Book Review siri ke-8 yang dipancarkan secara langsung menerusi aplikasi YouTube dan Facebook Pita Kampus Rembau. Untuk makluman, kepada yang baru kali pertama menyertai program ini, Perpustakaan Tun Abdul Razak Pitar UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Rembau amat menyokong inisiatif Read at UiTM. Program Read Knowledge and Share ini merupakan salah satu usaha di dalam membudayakan tabiat membaca menerusi pembacaan, ulasan dan perkongsian ilmu yang bakal disampaikan oleh panel-panel jemputan kita pada hari ini. Sebelum kita bermula, saya ingin membacakan sedikit penafian program. Maklumat yang disampaikan dalam program secara langsung ini adalah bagi tujuan pembudayaan ilmu sahaja. Ianya hanyalah pendapat dan komen peribadi panel dan bukan pendirian rasmi universiti. Pihak universiti tidak bertanggungjawab mengenai komen pendapat yang dikeluarkan atau disampaikan. Saya, Ain Izzatul Aisyah, Pita Kampus Rembau akan menjadi moderator anda sepanjang program ini berlangsung. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan izinnya dapat kita dipertemukan lagi dalam sebuah majlis ilmu. Program Read Knowledge and Share ini merupakan salah satu program yang amat saya nantikan, terutamanya untuk bersama dengan tetamu jemputan kita yang hebat-hebat belaka. Jadi untuk makluman semua, program ini mempunyai jam latihan dan pautan link akan disediakan di penghujung program. Sekiranya ada soalan yang ingin diajukan kepada panel, boleh sertakan soalan di ruangan komen dan akan saya bacakan semasa sesi Q&A nanti. Tanpa membuang masa, saya ingin memperkenalkan panel-panel jemputan yang akan mengulas buku pilihan mereka. Panel jemputan kita yang pertama ialah Dr. Muhammad Firdaus bin Muhammad Fatir. Beliau merupakan pensyarah kanan dari UiTM Kampus Rembau. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam Ain. Alhamdulillah sihat hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita jemput panel jemputan kita yang kedua. Saya perkenalkan Dr. Hazia Saari. Beliau merupakan pensyarah kanan UiTM Kampus Rembau. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Sihat? Assalamualaikum Ain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, akhir sekali saya perkenalkan panel jemputan kita yang ketiga iaitu Puan Aisyah Nur Akilah binti Muhammad Nasir. Beliau merupakan pembantu takbir bahagian hal ehwal pelajar UiTM Kampus Rembau. Assalamualaikum Puan Aisyah. Waalaikumsalam. Sihat, Alhamdulillah. Ini sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Okey, terima kasih kerana sudi hadir untuk program ini. Okey, baik. Kita sudah pun berkenalan dengan panel-panel jemputan kita. Saya pasti anda yang menonton juga pada hari ini tidak sabar untuk mendengar perkongsian yang akan disampaikan oleh panel-panel kita. Jadi dengan itu, saya menjemput panel jemputan kita yang pertama iaitu Dr. Muhammad Firdaus untuk memberikan perkongsian buku yang diulas oleh beliau yang berjudul The Dilemma of Muslim Psychologist by Malik Badri. Dipersilakan Dr. Firdaus. Terima kasih moderator Ain. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pita Kampus Rembau kerana menjemput saya untuk berkongsi buku yang saya pilih untuk berkongsi hari ini. Dan saya rasa bagus untuk saya ucapkan tahniah kepada Pita kerana ini saya rasa adalah program yang sangat bagus supaya warga boleh berkongsi maklumat dan juga pengetahuan yang mereka dapat daripada buku-buku yang mereka baca. So, hari ini saya akan berkongsi mengenai satu buku yang dinamakan The Dilemma of Muslim Psychologist. Saya cuba untuk tunjuk di sini. Okay, ini buku daripada almarhum Dr. Malik Badri. Tak nampak? Okay, tak apa, bolehlah. Okay. So, buku ini saya kira penting untuk kita sebagai warga UiTM saya rasa sebab pertamanya saya mula-mula pun agak pening juga buku mana yang saya nak share sebab ada beberapa buku yang saya rasa menarik untuk diulas, tapi saya rasa buku ini bukan sahaja menarik tapi ianya penting. Kalau kita tengok tajuk dia pun The Dilemma of Muslim Psychologist. Kalau kita boleh tengok daripada tajuknya pun dia berbincang mengenai Muslim lah.
So kenapa saya kata buku ini penting? Sebab pada saya buku ini tema yang diangkat adalah mengenai bagaimana kita sebagai Muslim untuk saya boleh kata maneuver kita punya mungkin tugas, kerjaya ataupun tanggungjawab dalam sehari-harian kita tanpa meninggalkan apa benda yang sepatutnya untuk kita sebagai seorang Muslim. Walaupun buku ini sebenarnya bukanlah saya kira sebenarnya kalau ikutkan buku ni pada saya agak bukanlah terlalu ringan, bukan pasal buku ni bukanlah saya nak kata macam yang baca bukan semua orang bukan boleh baca. Saya rasa semua orang boleh baca. Tetapi terma-terma yang digunakan oleh buku ni dia adalah dalam bidang psikologi lah. So benda-benda macam tu yang agak berat sikit lah. Tetapi saya rasa kalau kita boleh baca dan manfaatkan, ia sangat bagus untuk kita. Lebih lagi dalam era yang saya rasa kita semua maklumlah era yang mental health, orang kata detrimental crisis of mental health lah sekarang kan. So banyak benda yang kita boleh dapat daripada buku ni. So in a way saya cuba untuk orang kata susun saya punya review ini kepada tiga bahagian lah. Pertama sekali saya akan menceritakan experience saya, pengalaman saya membaca buku ini. Kedua saya akan pick out the highlights from this book, highlights daripada buku ini yang saya rasa penting dan menarik untuk dikongsi dengan pendengar. Dan terakhir sekali mungkin saya boleh conclude lah kenapa saya kira buku ini menarik untuk dibaca. So pertama sekali experience membaca buku ini. Pertama kali saya membaca buku ini, pertama sekali buku ini adalah macam saya dah kata tadi, dia daripada Malik Badri. Prof Malik Badri ni adalah seorang practitioner of psikoterapi lah. Dr. Badri, almarhum Dr. Badri ni kalau kita tanya Muslim psikologis, saya rasa mesti diorang kenal lah. Saya bukan psikologis, cumanya bidang saya ni, saya mengkaji mengenai visual framing, saya mengkaji mengenai kesan media kepada behavior masyarakat dan sebagainya. So ada kaitan lah sikit dengan psikologi. So tetapi saya rasa kalau tanya psikologis, definitely dia kenal Prof Malik Badri lah. So Prof Malik Badri, yang menariknya buku ini sebenarnya yang saya pegang ini adalah edisi tahun 2016. Tetapi this is a revised edition. Edisi pertama yang pernah ditulis oleh Dr. Malik Badri adalah tahun 1979 kalau saya tak silap. The first published in 1979. This is the revised edition in 2016 and a reprinted version lah ni 2019. So kenapa saya kata menarik buku ni, sebab sekarang kita tahun 2024, apa-apa yang dikatakan oleh buku ni tu masih lagi orang kata menyucuk hati. Maksudnya kena batang hidung. Sebab in a way saya boleh cakap secara ringkasnya, buku ni mengkritik bagaimana scholar-scholar Muslim dalam ni especially dalam bidang psikologi lah dalam ini, tapi saya rasa kita boleh generalisekan kepada banyak bidang-bidang lain, terutama bidang-bidang social science lah. Macam saya sendiri daripada mass communication, mungkin ada yang lain macam Dr. Haziah mungkin daripada business, if I'm not mistaken, sorry kalau saya silap. Benda-benda tu ada kaitan dengan social science. So apa yang Dr. Malik Badri cakap itu memang kenalah, sebab kita masih lagi after 80 to lebih kurang 40 tahun lebih, masih lagi kita berpandukan kepada buku-buku Western ideology. So 1979 lagi Dr. Malik Badri sudah kritik mengenai macam mana Muslim scholars dia mengikut saja apa benda yang sekolah-sekolah barat kata.
So tetapi sampai sekarang sebab tu saya kata buku ni penting sebab dia perlu dibaca dan dibaca sebab dia boleh jadi nasihat lah kepada especially macam saya sendiri ahli akademik yang imparting knowledge to people. Saya kena sedar bahawa ada ilmu-ilmu yang saya dapati daripada Western psychology mungkin tidak kena dengan acuan sebenar yang kita faham sebagai seorang Islam. So berbalik kepada experience saya membaca buku ni, saya boleh cakap pertama sekali bila saya baca buku ni saya merasakan macam saya seorang cucu yang tengah dengar atuk dia bercerita. Bercerita tentang zaman dia. Sebab few first chapters adalah kritikan, sindiran kepada sekolah-sekolah Muslim pada zaman dia, yang pada zaman Dr. Malik Badri lah, zaman beliau yang dia panggil perkataan yang guna adalah an uncritical adaptation of Western ideology. Uncritical adaptation of Western ideology di mana kebanyakan sekolah-sekolah mengambil bulat-bulat pendapat sarjana barat. Walhal apa-apa yang tak apa, itu yang saya ulas sekejap lah dalam highlight lah. So tapi ayat-ayat dia tu macam seorang grandfather yang tengah bercerita tentang cucu dia. Itu yang saya rasa lah. So dan bila saya kata macam tu, mungkin sesiapa yang pernah membaca buku-buku penulis-penulis zaman 70-an, mungkin zaman-zaman mungkin saya boleh senang relate dengan kita masa Tun Mahathir masa muda lah. Kalau pernah baca buku dia ada buku lama jugalah. Buku-buku pada zaman tu macam saya baca jugalah buku-buku macam controversial macam buku Kasim Ahmad dan sebagainya. Kebanyakan buku-buku pada zaman-zaman tu adalah buku yang berbentuk kritikan, kritik, menyatakan idea masing-masing, very opinionated lah. So so the tone of the book is like that. Okay, kritikan, very opinionated. Okay, dan second point of the experience of reading the book adalah sometimes bila baca buku ni kadang-kadang saya tergelak-gelak lah. Kadang-kadang dia macam point tu sebab sindiran tu macam saya kata lah, kita dengar macam atuk kita bercerita pasal kawan dia. So kita macam tergelak-gelak. Sebagai contoh mungkin saya boleh bagi, saya hopefully tak mengambil masa panjang sangat. Macam dia kata dia mengkritik satu sarjana barat lah, kalau siapa pernah dengar dalam bidang psikologi, Sigmund Freud. Sigmund Freud ni dia punya teori tu agak orang kata agak controversial sebab dia in a way, kalau saya boleh ringkaskan je lah, so may not exactly reflect what he is studying, tapi Sigmund Freud dia mengasaskan bahawa manusia punya pengalaman psikologi berdasarkan sexual needs dia, macam tu. Okay. So tetapi kritikan Malik Badri terhadap Freud adalah dia kata data-data yang dikumpul oleh Freud tu sebenarnya very unscientific. Sebab macam dia kata kat sini, the only other evidence from Freud research is from the couch, dia kata. Maksudnya kalau macam dalam psikologi, psikoterapi punya, dalam bilik psikoterapis tu kan patient akan baring dekat couch tu kan. So dia kata the clinical evidence collected by Freud is just from what a handful of his patient had told him. To this date, the only support for this postulate is of the same inadequate manner. This has led some psychologists to say that Oedipal conflict tu apa yang Freud cakap lah, has afflicted only one person in this world, and that was Sigmund Freud himself. Maksudnya dia ulang-ulang dia macam dia kritik Freud sendirilah. Maksudnya tetapi yang bizarnya adalah orang bulat-bulat menerima apa yang Freud cakap. So macam itulah. So adalah beberapa juga poin-poin yang lain yang membuat kadang-kadang kita tergelak lah. Sebab dia being very cynical dengan
author-author sezaman ataupun scholar-scholar sezaman dengan dia. So basically it is some of the experience that yang saya boleh relatekan lah membaca buku ini. Dan it leads me to mengatakan saya rasa buku ni dia memang tak lapuk di zaman walaupun dia dah 40 tahun lepas, sebab masih lagi saya rasa universities especially in Muslim countries dan juga macam kita ataupun in Eastern tradition masih lagi berpandukan sarjana-sarjana barat dalam mengolah teori dan sebagainya lah. Okay. So dalam buku ni juga ada macam contoh-contoh, dia adalah tunjuk kalau tak nampak okay. Dia adalah tunjuk-tunjuk macam ada few komik-komik untuk mudahkan pemahaman lah. Dan komik-komik ni pun adalah berbentuk kritikan lah. Macam ni dia kritik educational psychologist barat yang orang kata mempertuankan anak-anak dia, macam tu. Maksudnya kalau budak-budak tu tak boleh nak dimarah sikit, kan, sebab nak kena menjaga dia punya dia punya mental health and so on lah. Tetapi macam ni dia kata benda according to Malik Badri, dia kata benda itu sepatutnya di-adapt. Culture pada zaman tu, masalah yang dia cerita adalah pada zaman tu research by Muslim psychologists were not adapted. Dia tak adapt kepada culture-culture masing-masing. So macam ni ada tunjuk dekat Sudan kot. Dia kata illustration in Sudan, dia kata a traditional class in religion. Maksudnya tuan guru kat depan tu dia pegang apa, rotan lah. Okay, so sikit lagi mungkin saya boleh mungkin boleh ringkaskan berdasarkan pembacaan saya, walaupun tidak dikatakan secara eksplisit oleh Malik Badri. Basically kita boleh dapat, dan dia ada total buku ni ada 15 chapter. Daripada chapter 1 sampai saya boleh cakap dia bahagikan kepada dua. Pertama, daripada chapter 1 sampai 10 tu dia memang banyak dia kritik. Antara chapter-chapter dia kata Muslim psychologist as a behaviorist. Dia cerita mengenai Islamic ideology versus atheistic philosophical psychology. Satu benda yang dia sangat kritik adalah sebab macam contoh Freud tu, Freud is actually is an atheist. Macam mana seorang Muslim boleh adapt ataupun adopt bulat-bulat idea Freud, walhal Freud adalah seorang yang tak percayakan agama. In fact, bukan sahaja tak percayakan agama, tetapi Freud mengatakan orang-orang yang mempercayai agama dia adalah ada something wrong in the mind. Kita yang mencipta Tuhan sebenarnya. So, macam mana seorang Muslim boleh adapt ataupun adopt, macam itulah. Okay. So, okay, sorry. Satu lagi sebenarnya highlight yang penting. Sebenarnya tema asas buku ini, tema besar buku ini adalah perkataan lubang biawak. Maksudnya saya rasa mungkin ramai daripada kita mungkin pernah dengar hadis mengenai lubang biawak tu. Kalau secara generalnya, kalau saya ingat, saya dah check lah. Dia mesti is a sahih, hadis yang sahih daripada Sahih Muslim. Ayatnya berbunyi, this is in English lah. Abu Sa'id Al-Khudri reported Allah Messenger as saying, you would tread the same path as was trodden by those before you, inch by inch. Maksudnya inci by inci kita akan ikut orang-orang sebelum kita. Macam Nabi kata lah, ada satu zaman nanti orang tu akan mengikut je jejak langkah orang-orang sebelumnya, iaitu agama-agama yang lain lah yang kita katakan. Dia kata walaupun orang tu masuk ke lubang biawak pun kita akan ikut. So buku ni tema dia keseluruhan dia adalah berdasarkan hadis tu. Macam mana kita ni
mengikut western tu macam kalau dia jatuh ke lubang biawak pun ke lubang biawak lah. Itu tema yang utama. So dalam chapters tu dia kritik dalam bentuk itulah. Macam mana nak elakkan orang tu masuk ke lubang biawak. Dia cerita macam mana certain Muslim psychologist yang terlalu dalam ke dalam lubang biawak tu sampai nak bawa keluar pun tak boleh. Macam itulah. So tema yang utama. Tu saya terlupa nak cakap. Itu yang penting sebenarnya. So tema mengenai hadis pasal lizard's hole tu lah. Okay, so tadi sebenarnya saya cakap dia bagi kepada dua. Pertama, the first into 10 chapters tu dia menceritakan mengenai dia banyak cakap pasal kritik. Tapi yang menariknya macam saya duk tunggu juga bila kita baca 1 sampai 10 tu, sebab dia asyik cakap, dia kata tak apa, nanti dia akan bagi solution terhadap ini. Dia akan bagi solution terhadap ini macam tu. Macam contoh educational psychologist yang duk berpandukan barat. Okey, macam mana kita nak selesaikan? So chapter ke-11 sampai 15 tu dia ada cakap penyelesaian dia. Dia bagi contoh-contoh case study lagi. Macam contoh case study dia macam ada seorang Muslim lah, tak silap saya perempuan, dia saya nak cari yang saya takut ambil masa. But basically it is sama ada dia ada penyakit was-was lah. Dia duduk solat, dia asyik rasa solat dia tak betul macam tu. So dia overthink about solat dia tu. So dia pun panggil lah. So instead of dia menggunakan western psychologist approach, dia ambil Quran dan dia ceritakan bagaimana macam tu lah, dia ambil contoh kisah-kisah Nabi, kisah-kisah semuanya. So dan dia ajak perempuan tu pergi sebab masuk nak dekat bulan puasa, dia ajak perempuan tu pergi tarawih sama-sama dan sebagainya. Dan dia mengatakan, yalah, kira in a way dia menggunakan approach, Islamic approach lah, dan benda tu selesai. Ada kes tadi lain juga, ada seorang lelaki, saya tak ingat kes dia apa, tapi maksudnya second half of the book is solutions. Dia ada bagi solutions. Yang menarik lah. So maksudnya awal-awal kita duk baca, okey, apa masalah kita duk baca pun macam risau, alamak, sebab macam saya baca pun sebab saya seorang yang ada anak kan. Kadang-kadang kita macam betul ke approach aku terhadap anakku semuanya kan. So chapter 11 to 15 tu dia cerita solutions. Okay. So itulah. So ini sebenarnya dah masuk highlights lah. So tadi saya kata first experience, saya nak cerita experience saya. Kedua highlight of the book lah. So first highlight is the theme lah, Lizard's Hole tu. And then antara highlight saya adalah kita kata uncritical adaptation lah. So chapter 11 to 15 tu dia tanya balik kita lah. So bila aku duk kritik western philosophy, western ideology ni, kita ni patut buang terus ke western psychology? Dia kata tidak. Dia kata ada benda yang kita boleh gunakan untuk kebaikan kita. Macam itulah. Tetapi yang masalahnya adalah an uncritical adaptation. Kita zaman-zaman tu mungkin tak ada kritikan langsung. Ataupun kritikan tu tak kuat. Sekuat apa yang dia buat lah. Okay, so itu antara highlight lah. So saya ada note sikit-sikit lah. So itu antara highlight. Dan antara yang lain adalah historical contributions. Macam dia kata, macam instead of kita berpandukan semata-mata sarjana barat, because it just makes sense, tapi jangan lupa kita pun dalam as a Muslim, kita ada scholar-scholar yang lama seperti Al-Kindi yang cakap mengenai fear and anxiety. Kita ada physician Al-Razi yang develop treatment untuk psychosomatic conditions, dan juga kita ada Ibn Sina for example yang berceritakan mengenai emosi dan juga spiritual. Okay. So kebanyakan pada zaman tu is often overlooked lah dalam contemporary psychology, yang kebanyakannya fokus kepada western theories dan discovery saja. So antara yang lain adalah integrasi. So menarik juga sebab saya kata buku ni ditulis pada 1979. So masa so this is yang saya baca ni adalah revised edition lah. Saya tak pernah baca lagi yang asal, yang mungkin buku asal tu. Tapi berdasarkan dia punya author's note lah kat dalam ni. Author's note dia ada cakap
banyak beberapa penambahan telah dibuatlah ke dalam revised edition ni, sebab macam contoh ada kritikan sebelum-sebelum ni terhadap behaviour psikoterapis macam tu lah. Tapi dia kata year by year, tahun 1990-an tu dia dapat surat, orang kata, dia kata sebenarnya benda tu dah diselesaikan, sebab dia tulis 1979, 1980s tu dah ada gerakan untuk revisit balik behaviour therapist ni kepada something like, saya tak tahu macam saya kata lah sebab I'm not a psychologist, so tapi maksudnya benda tu dah diperbetulkan. So dalam ni dia cakap lah, dia kata betul, dia kata dia mengaku mungkin kritikan tu keras pada masa tu sebab masa tu belum ada gerakan tu lagi lah. Okay, so apa lagi? So menarik macam saya kata, dia bagi penyelesaian, kalau boleh tengok, okay, kalau boleh tengok juga buku bagus. Okay, siapa saya baca je lah, okay, sebab susah sikit nak nampak. Okay, so basically macam contoh chapter-chapter yang dia kritik mengenai Muslim child psychologist in the lizard's hole, tu chapter 5. Chapter 6 dia kritik mengenai the psychometric pit, macam kita buat ujian psikometrik kan, ujian psikometrik tu sebenarnya ada flaw dekat situ, yang dia ni, dan dia cakap juga mengenai educational psychologist yang tak adapt kepada Muslim punya ni. Tapi dalam chapter 12, dia chapter ke-12, sorry, okay, sekejap. Chapter tak nampak. Chapter ke-12 dia ada cakap, dia ada bagi jawapan kepada tu, macam psychotherapy in the service of Islam, the Islamic psychometrician, educational psychology in the cause of Islam, the Islamic social psychologist, and Islamic concept of personality. Okay, and last kali dia kata how to help them out of the pit. Maksudnya dia bagi cadangan macam mana kita nak tolong kawan-kawan kita ni dalam psychologist punya world lah, macam nak tolong kawan-kawan kita yang dah masuk ke dalam lizard hole tu. So dia kata ada 3 peringkat. Pertama, peringkat infatuation, maksudnya want to shock dengan idea-idea baru yang pada dia orang baru. Dan kemudian phase of reconciliation, masa tu dia dah sedar bahawa okay, benda ni tak semestinya, so benda ni tak semestinya boleh kena dengan masyarakat Islam. So dia boleh reconcile balik. Dan last kali dia phase of emancipation, macam tu lah. So that's why saya cakap buku ni penting, sebab untuk kita reflect lah. Macam saya kata, saya sebagai seorang social scientist lah, saya rasa, dan kebanyakan kita boleh cakap, saya boleh cakap in general di Yayasan Rembau, lecturer-lecturer kita semua adalah pemikir sosial lah, saya rasa. Dan kalau kita cakap mengenai in general, warga-warga yang walaupun bukan lecturer, kita semua in a way kita akan mengajar anak-anak, kita ada staff di bawah kita, kita ada bos di atas kita untuk kita socially interact. So benda-benda macam ni, buku yang macam ni adalah untuk mengingatkan kita kembali bahawa kita ada satu landasan, ihdinas siratal mustaqim kan. Kita ada satu landasan yang dah memang ada landasan tu. Kita tak perlu nak cari landasan lain, macam tu. So it is buku ni sangat, that's why I said not just this book is not just interesting, but it is also important. Not just interesting, not just beneficial, but it is also important. Untuk kita diperingatkan mengenai tanggungjawab kita lah. Not just tanggungjawab lah, tanggungjawab tu saya rasa agak general lah, tapi dia lebih kepada what's right lah, what's right untuk kita buat sebagai seorang Muslim lah. Saya rasa saya boleh stop kat situ kot, moderator. Kalau ada soalan ke
Boleh saya rasa itulah kot kalau nak conclude, saya rasa saya dah conclude jugalah. In a way mungkin ada juga point-point sebab dia dalam ni saya rasa dia ada point-point yang menarik, cuma saya tak berapa nak boleh keluarkan sebab dia banyak. Buku ni dia ada banyak point yang menarik sebab saya rasa it's interesting to me sebagai seorang yang bukan dalam bidang psikologi. Bila kita baca benda ni sebab psikologi ni dia affect semua orang sebab kita semua, macam saya katalah, kita semua ada anak, kita semua, especially kita semua warga UiTM yang bekerja dalam bidang education. Tak kisahlah sama ada lecturer ataupun pustakawan dan sebagainya, semua kita akan interact dengan student yang kita nak ajar kan. So sebab tu ada banyak benda-benda dalam ni yang berbentuk nasihat. Sangat menarik. Tapi benda tu saya rasa in detail lah. So dia memang kena baca. So dapatkanlah buku ini. Mungkin tak tahulah, saya tak pasti ada di Pita atau tidak lah. Mungkin boleh kot, saya rasa memang bagus lah. And okay, saya tak cakap tadi berapa, dia tak panjang sangat, dia total ada lebih kurang 100 muka surat lah. Lebih kurang 100 muka surat. Saya rasa 2-3 hari boleh settle. Satu hari pun kot, siapa yang betul-betul boleh baca dengan avid kan. Okay, saya rasa itu saja daripada saya setakat ini. Terima kasih. Okey doktor, dengar suara saya? Dengar. Saya nak tanyalah soalan buku yang doktor beli tu tadi, mungkinlah ada penonton yang nak tahu mungkin kat mana doktor dapatkan buku tu. Mungkinlah dekat Pita tak ada, ataupun ada kedai tertentu yang ada buku tu. Yang tak silap saya ini Islamic Book Trust, dia dikeluarkan oleh Islamic Book Trust, tapi saya beli, saya tak ingat lah, tapi saya first time saya baca buku ni di library. Masa tu memang tengah duk mencari buku-buku mengenai psikologi, tapi tak baca habis lah. Tu saya terjumpa, saya rasa online lah, saya beli online, boleh tengok dekat IBT Books ni. Alamak, tak nampak. IBT Books. Dan saya rasa, saya tak pasti, saya rasa dekat library memang ada lah. Library Seremban tak silap saya memang ada. Library Shah Alam pun saya rasa ada. Sorry, ini library negeri. Pita saya tak pasti. Saya rasa dekat online memang ada lah. Kat Shopee pun saya rasa ada. Macam tu lah. Okey doktor, terima kasih. Satu perkongsian yang sangat menarik daripada doktor. Banyak yang saya belajar daripada perkongsian itu tadi. Dan saya pun berpendapat bahawa masyarakat masa ini dia perlu banyak membaca buku-buku yang macam seginilah yang doktor cakap tadi kan. Jadi sebab di media sosial kita dapat lihat banyak isu-isu agama yang dipermainkan, yang dipertikaikan. Jadi buku-buku macam ni lah yang mungkin dapat memberikan kita satu pengajaran walaupun cara penyampaiannya adalah menerusi kritikan. Okey. Betul. Okey, jadi terima kasih kepada doktor. Okey, seterusnya saya ingin menjemput panel kita yang kedua iaitu Dr. Haziah Saari untuk berkongsikan buku yang berjudul The Leader in You by Dale Carnegie. Dipersilakan Dr. Haziah. Assalamualaikum. Terima kasih Ain. Selamat datang kepada yang dapat mengikuti kita pada hari ini. Pada hari ini saya cuba untuk berkongsi mungkin pendapat ataupun sedikit intipati buku yang saya pilih, iaitu yang bertajuk The Leader in You by Dale Carnegie. Buku ni sebenarnya dah lama diterbitkan pada tahun 1933 tak salah saya. Tetapi dah telah diterbitkan beberapa versi dan beberapa kali cetakan. Memandangkan mungkin kerana kan dia punya relevansi ataupun kesesuaian topik ataupun elemen di dalam buku ini yang perlu dibaca dan dikongsikan bersama oleh masyarakat dunia. Buku ni ada dalam berbagai versi. Yang saya ada ialah dua, satu buku dalam bahasa Inggeris, satu lagi dalam bahasa Melayu. Tapi hari ini saya bawa dalam bahasa Melayu. Ini dia. Nampak tak? Okay, The Leader in You. Kenapa tajuk ini saya pilih? Tajuk ini dipilih kerana berdasarkan kepada relevansi lah, kesesuaian topik ini
yang relevan sepanjang zaman ya, kerana kepimpinan adalah satu aspek yang sangat penting ya di dalam dunia, terutama sekali apabila kita berada dalam kancah era globalisasi dan juga pelbagai isu-isu ya global yang sampai ke tahap ini pun kita seakan buntu bagaimanakah untuk mencari penyelesaiannya, ataupun mungkin kita rasa macam hampir mustahil untuk kita menyelesaikannya. Kita mungkin hampir tidak boleh menyelesaikan secara total, tapi mungkin kita boleh mengurangkan isu ataupun risiko-risiko yang berkaitan dengan kepimpinan ya. Buku ini secara asasnya memberi panduan kepada kita untuk menjadi pemimpin yang baik dan juga memberi satu pendedahan bagaimana untuk memotivasikan diri kita dan juga diri orang lain dalam menjadi ataupun dalam berada dalam kelompok kepimpinan ya. Baiklah, buku ini saya untuk memudahkan kita menghurai ataupun kita untuk revisit the content of the book. I would like to share with you some slide that we can see the main point of this author in his book. Sebentar ya, saya share sekejap skrin. Okey, nampak ya? Okey, baiklah. Buku ini ya, secara yang saya bagi tahu tadi, dia punya intipati. Kontennya lah untuk dia mencadangkan ataupun dia sebenarnya menulis berdasarkan kepada case study juga ya. Maknanya dia bukan satu konseptual ya. Dia berdasarkan kepada data ataupun kajian case yang telah dilakukan ya oleh Carnegie yang menggabungkan prinsip klasik tentang hubungan manusia dengan strategi-strategi yang lebih moden dalam mencapai kejayaan sebagai seorang pemimpin ya. Buku ini saya berpendapat dapat memberi sedikit, bukan sedikit jugalah ya, sedikit tu kerana sini subjektif, sedikit tu kerana nanti saya akan terangkan di hujung slide ya. Mengapa saya katakan sedikit? Bukanlah secara total. Dalam arti katanya saya secara peribadi menganggap bahawa buku ini bukanlah satu solusi secara total dalam membuka potensi kepimpinan ya. Bagaimanapun dia boleh memberi satu ilham ataupun inspirasi kepada kita untuk mempercayai siapa kita sebenarnya, adakah kita ini betul-betul seorang pemimpin ataupun kita ni sebagai follower sahaja ya. Dan juga boleh membantu kita untuk memperkuatkan hubungan secara interpersonal dan juga membangunkan kepercayaan sesama kita. Buku ini saya boleh bahagikan. Buku ini dia tak ada bahagikan kepada 3, tapi saya yang bahagikan kepada 3, iaitu di peringkat awal pengenalan kepada prinsip-prinsip dasar kepimpinan dan kepentingan membangunkan perhubungan secara positif. Yang kedua, penulis mengembangkan keterampilan komunikasi. Bagaimana? Ya ke? Tak share. Sekejap ya. Tolong saya. Saya dah tengok nak share tadi. Back sikit. Boleh? Boleh share screen, Doktor? Sekejap, tunggu sebentar ya. Okay, sorry. Saya tak tempat nak tekan share tadi. Ya. Baiklah ya. Buku ini secara asasnya ya, buku ini menggabungkan prinsip klasik ataupun konvensional tentang hubungan manusia dengan dan juga strategi-strategi yang boleh kita gunakan dalam mencapai kejayaan sebagai pemimpin ya. Buku ini juga dapat membuka potensi kepimpinan, memperkuatkan hubungan interpersonal dan juga membangunkan kepercayaan dalam sesuatu kelompok yang berada di bawah satu kepimpinan ya. Buku ini terbagi kepada 3 yang mana dia tak bahagikan tapi saya yang bahagikan ya. Di mana di peringkat awal buku ini dia menerangkan tentang prinsip-prinsip dasar kepimpinan dan kepentingan untuk membangunkan hubungan yang positif ya. Dan juga pada peringkat pertengahan buku ini juga mengembangkan keterampilan komunikasi
menceritakan bagaimana pentingnya komunikasi dan juga bagaimana menginspirasi dan memotivasikan orang lain, ya, dan juga strategi-strategi mengatasi cabaran dalam kepimpinan. Dan juga berakhir the author expose or share the few of study case, ya, yang dia lakukan, ya, dan juga beberapa interview lah, ya, yang dia buat untuk mendapatkan perspektif, ya, ataupun kita panggil pandangan-pandangan daripada responden ataupun daripada sampling yang dipilih, ya. Okey, prinsip-prinsip kunci kepimpinan di dalam buku ini, pertama saya sharekan dekat sini ialah dia kata perlu ada kebolehan mendengar dan menghargai. Sebagai seorang pemimpin kita perlu ada passion, ya, kegairahan untuk mendengar, ya, listen, ya. We must be a good listener, ya, dan juga menghargai orang lain, ya. Menghargai di sini tidak semestinya kita lakukan secara dengan memberi satu reward ataupun dalam bentuk tangible, ya, dalam bentuk tangible, sesuatu yang kita semua dalam bentuk tangible, tetapi juga dalam bentuk pengucapan, ya. Satu kajian yang dilakukan yang saya baca beberapa tahun lepas yang mengatakan bahawa masyarakat Malaysia, saya lupa saya punya author dia, tapi saya pernah baca dia punya dia panggil the findings ataupun dapatan kajian mengatakan bahawa orang Malaysia sangat agak susah, ya, untuk memberi pujian kepada orang lain, ya, agak sukar. Mungkin kerana mereka memikirkan bahawa pujian itu perlu diberikan apabila sesuatu sumbangan itu boleh dilihat secara jelas, ya. Tetapi kalau mengikut Carnegie, kita perlu memberi penghargaan walaupun boleh itu sekecil mana pun, so kita kena memberi penghargaan, ya. Kerana penghargaan itu sebenarnya memberi satu implikasi terhadap rasa hormat dan juga kepercayaan yang merupakan salah satu daripada tali untuk menguatkan hubungan di antara satu sama lain, ya. Yang seterusnya ialah menginspirasi orang lain. Carnegie menekankan betapa pentingnya memotivasi dan menginspirasi orang lain. Melalui apa? Melalui pengakuan, kita mengakui prestasi mereka dan menunjukkan kepercayaan dan kemampuan mereka. Ini sebenarnya mendorong kepada satu sinergi yang lebih tinggi dan komitmen terhadap sesuatu matlamat yang ingin dicapai, ya. Seterusnya ialah mengembangkan keterampilan komunikasi, ya. Memperkuatkan keterampilan komunikasi juga dikatakan oleh menurut Carnegie, teknik ini merupakan satu teknik yang sangat penting dan juga bersifat persuasif, ya, yang bersifat persuasif. Ini juga mengingatkan saya bila statement ini berada di dalam buku ini mengingatkan saya kepada satu di dalam buku, di dalam kitab Al-Muqaddimah Ibn Khaldun yang mengatakan bahawa persuasion atau kuasa memujuk, ya. Kuasa memujuk ini adalah salah satu daripada elemen yang sangat penting dalam mana-mana elemen kehidupan kita mujuk. Dikatakan bahawa satu lagi artikel saya baca, dikatakan kita dengan Tuhan pun kita memujuk Tuhan untuk mengampunkan kita, ya. Kuasa memujuk itu sangat kita panggil powerful, ya, dalam bukan saja untuk mendapatkan kepercayaan ataupun pengaruh, tetapi juga untuk meletakkan diri kita mampu ataupun boleh mempengaruhi orang lain, ya. Maknanya orang percaya pada kita bila kita tahu menggunakan persuasion tadi tu, ya, persuasif tadi tu, terutama dalam mengatasi masalah krisis ataupun perselisihan dan juga konflik yang besar, ya. Seterusnya ialah dikatakan bahawa kepimpinan itu wujud pada setiap individu, ya. Mengikut Carnegie, bahawa setiap manusia, setiap individu adalah seorang pemimpin. Sama ada pemimpin di tempat kerja ataupun syarikat, tetapi juga sebenarnya yang paling penting ialah menjadi pemimpin untuk diri dia sendiri, ya. Itu mengikut prinsip-prinsip kepimpinan yang dikemukakan oleh Carnegie dalam buku ini. Ya. Beberapa implementasi yang saya rasakan bahawa boleh kita gunakan prinsip Carnegie ini dalam kehidupan kita sehari-hari ialah, pertama, di tempat kerja kita juga boleh memperkasakan teamwork kita. Kerana dengan mendengar tadi, ya, kita cakap tadi mendengar dan menghargai, kita boleh memperkasakan setiap anggota dalam ahli kumpulan kita, kumpulan kerja, kumpulan mungkin fakulti, ya, mungkin dalam jabatan, ya. Kita tidak hanya meningkatkan moral tapi juga boleh mendorong kepada satu kolaborasi ataupun kerjasama yang lebih erat.
secara lebih efektif dan juga creativity ya, kerana di dalam teamwork kalau kita tengok juga kajian bagaimanakah ciri-ciri teamwork yang bagus. Pertama ialah dari segi kepelbagaian kompetensi ya. Di dalam kita pun tahu bahawa kompetensi manusia tidak sama ya. Kompetensi, kecenderungan, ability, ya, personality tidak sama. Kita adalah manusia yang dilahirkan, yang dicipta dengan keunikan yang tersendiri. Oleh demikian, pemimpin yang dipilih ya mestilah mempunyai kebolehan untuk mengenal pasti kompetensi di dalam setiap ahli kumpulan, di mana contohnya untuk kerja A, untuk tugas A mungkin diberikan kepada individu A yang mana sesuai untuk dia melakukan kerja-kerja tersebut. Untuk individu B mungkin sesuai untuk B. Jangan kita tidak juga boleh disarankan juga tidak boleh menjadi seorang yang bias ataupun tidak tak adil ya. Tak adil dalam memberi tugasan ataupun membuat penilaian, kerana kita pun tahu ada banyak kriteria-kriteria yang perlu kita consider, yang perlu kita pertimbangkan dalam membuat penilaian terhadap ahli kumpulan. Katakan kita sebagai seorang ketua, kita kena menilai beberapa apa kita panggilnya, kebolehan-kebolehan. Sebab kita tidak pernah sempurna ya, dalam kehidupan kita tidak pernah sempurna. Macam mana pun kita rasa kita sempurna, kita tidak akan pernah sempurna sebagai seorang insan, yang mana dan ketidaksempurnaan kita itu mungkin adalah satu kelebihan kepada orang lain, dan kekurangan orang lain itu adalah sebagai satu kelebihan kepada kita. So dalam hidup ni kita memang ada satu toleransi, tolong menolong, imbal balik ya. Kita panggil reciprocal ya, satu yang reciprocal yang kita panggil apa, kita bagi, kita beri, orang lain terima, kita beri, itulah seterusnya ya. Kepimpinan melalui teladan ini apa yang dikatakan oleh Carnegie ini diambil juga menjadi satu polisi ataupun satu dalam kepimpinan Dr. Mahathir Mohamad. Saya mengingatkan saya kepada polisi ya, Dr. Mahathir Mohamad ya, yang mengatakan bahawa kepimpinan adalah melalui teladan, yang menunjukkan seorang pemimpin itu mempunyai sifat-sifat integrasi ataupun integrity ya, integrasi pun ia juga ya, inisiatif dan juga empathy ya. Empathy ini sangat penting ya dalam kita menjalani kehidupan yang sekarang ini, di mana masalah mental ya, isu kesihatan mental yang mungkin yang semakin mendadak ya, setiap hari. Empathy ini sangat penting ya, yang mana dia akan mengimbangkan kita di antara apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita berikan. Contohnya tindakan kita tu memang mengikut law atau mungkin mengikut prosedur yang telah termaktub dalam mana-mana buku ataupun elemen, tetapi consideration ataupun empathy terhadap keadaan seseorang individu itu juga perlu diimbangkan ya. Janganlah kita mentang-mentang kita ini seorang pemimpin ataupun leader ya, ataupun ketua lah ya, kita nampak satu kesalahan tu terus kita jatuhkan dia pada satu, mungkin ada satu memang dah jelas satu hukuman ataupun satu denda yang telah dikenakan, tanpa kita melibatkan empati ataupun hikmah kita ya dalam membuat penilaian ya. Seterusnya ialah mendepani cabaran ya. Mendepani cabaran ini juga penting. Melalui buku ini Carnegie mencadangkan mendepani cabaran boleh boleh menggunakan kaedah komunikasi secara terbuka. Dua hala ya, kita komunikasi dua hala, dan pendekatan memecahkan masalah secara kreatif ya. Dan juga cara ini juga sebenarnya memberi peluang kepada kita, kepada ahli kumpulan ataupun di bawah pimpinan kita, untuk mempelajari ataupun untuk belajar daripada kesilapan ataupun daripada mungkin dari kesilapan ataupun fault, we learn from the failure, for the previous failure ya. Okay. Dalam kehidupan kita seharian kita tahu bahawa kepimpinan ya, apa yang dicadangkan itu dapat mengukuhkan perhubungan ya, juga dapat mengembangkan personality dan juga kompetensi yang berterusan. Kita tahu apa kelemahan kita, sudah pada sini kita tahu setiap hari kita mesti belajar dan juga kita improve kelemahan kita. Tak ada manusia yang secara normal, yang secara rasional, yang dilahirkan secara normal, yang mahu statik saja dalam kehidupan ni. Dia mesti ada satu rancangan ke mana selepas ini, apa yang kita nak buat selepas ini kan.
tak ada, kita tidak boleh menjadi seperti pokok yang menunggu mati, mentang-mentang kita nak pencen katakan ya. Kita tunggu tak apalah pencen lepas ni kan. So tidak dia tidak menyarankan di sini ya. Dia mengatakan bahawa setiap individu selama mana dia hidup, selama mana dia rasional, dia perlu mempunyai satu semangat untuk mengembangkan personality, ilmu dan juga kompetensinya ya. Okey, saya ambil contoh, saya melalui satu kajian ya. Siapakah yang boleh kita gunakan dalam mengaplikasikan apa dia prinsip yang dikemukakan oleh Carnegie dalam bukunya ya. Saya ambil contoh di sini ialah Satya Nadella, iaitu CEO Microsoft pada tahun 2004 yang telah mengambil alih Microsoft sebagai CEO pada tahun 2014, yang mengatakan bahawa fokus beliau ialah pada perkembangan pembelajaran, yang mana telah menukarkan sebelum ini CEO sebelum ini CEO Microsoft mengatakan bahawa satu polisi know it all, tapi Satya mencadangkan learn it all ya. So dari sini ya kita melihat dia telah menggunakan aplikasi yang prinsip-prinsip yang telah dikemukakan oleh Carnegie. Yang seterusnya ialah kepimpinan empati yang kita bincangkan tadi. Natalia juga memfokuskan kepada kepimpinan empati di dalam pentadbirannya. Seterusnya Nadella juga menjadi pemimpin dalam transformasi digital, iaitu yang menawarkan solusi cloud yang memungkinkan perusahaan di seluruh dunia untuk berinovasi ya. Nadella juga telah menekankan pentingnya teknologi dalam mengatasi tantangan global dan memperkuatkan setiap aspek kehidupan manusia. Dalam seterusnya ialah tanggungjawab sosial. Nadella juga memberi fokus kepada accessibility dan juga pendidikan digital. Di bawah kepimimpinannya, Microsoft berkomitmen untuk menjadi negatif carbon pada 2030 dan seterusnya untuk menghilangkan jejak karbon secara kesan-kesan jejak karbon ya. So seterusnya ialah dia mengatakan bahawa di dalam buku ni untuk dikaitkan dengan Satya, kesuksesan dan juga pengakuan yang mengatakan bahawa Satya ni diperakui secara luas dalam bentuk kepimpinannya yang bersifat futuristik dan telah menerima pelbagai penghargaan dan pengakuan. So dalam konteks ini, prinsip Carnegie ini yang saya boleh simpulkan di sini untuk menjadi contoh ya, saya gunakan Satya Nadella ya. Okey. Ini beberapa mutiara kata yang boleh kita renungkan sedikit di dalam buku Carnegie ini ya. Yang mana mungkin sebagai satu implikasi motivasi ataupun untuk memberi semangat lah kepada kita ya. Sebab kadang-kadang kita baca quote ni sebenarnya membantu kita sebenarnya. Kalau kita rasa down, kadang-kadang kita baca satu quote ya, dah rasa macam betul lah apa yang dia cakap ni kan. So saya kongsikan di sini beberapa falsafah ya yang dibuat oleh Carnegie. Be hearty in your approbation and lavish in your praise. Maknanya dia memang suka memuji ya. Kalau kita tengok pun, kalau dia tengok psikologi ataupun budaya masyarakat barat, dia memang dia memang suka memuji ya. Kadang-kadang simple thing pun dipuji tau kan. Simple thing pun dia, very good kan. Kadang-kadang kita buat benda tu rasa macam biasa je, tapi dia puji kita tu. Tapi kita tahu bahawa budaya kita Melayu, especially saya sebut sini Melayu ya, Melayu Islam ni kita selalu rasa rendah diri. Kita rasa macam humble tau. Kita rasa humble, tak apalah. Dia sangat aku check dia, aku betul ke tak betul macam tu kan. Tetapi kita pun sebagai orang yang berpelajaran, sebagai orang yang rasional, kita imbangkan apa yang dipuji itu. Taklah kita terbang kerana dipuji kan. Dan kalau kita dihina pun kita taklah jatuh tersungkur kan. So kita balance ya. Itu kelebihan kita sebagai masyarakat Melayu ni ya. Kita selalu balance ya. Kita cuba nak letakkan diri kita, kalau dipuji orang pun kita rasa taklah terbang sampai ke langit tu kan. Kita check ourselves, betul ke ni kan. Ataupun sebenarnya aku ni kena lagi improve kan. Kan. So di sini beberapa falsafah yang dikemukakan oleh Carnegie. Develop success from failures. Ini sangat common sense, sangat well known, accepted ya. Discouragement and failure are two of the surest stepping stone to success. Memang ya. Kadang-kadang dengan adanya
kegagalan, kelemahan dan juga kadang-kadang kata-kata yang kita rasa terkesan itu memberi satu implikasi untuk kita lebih berjaya pada masa yang akan datang. Okey, saya share dekat sini saya punya perspektif bagaimanakah apa dia kesesuaian prinsip Carnegie ini dalam konteks masyarakat madani kita dia juga mengutamakan hubungan di mana ada memang itu yang salah satu daripada polisi ataupun elemen dalam masyarakat madani, mengembangkan kepimpinan dan kepimpinan berteladan, saling menginspirasi dan memotivasi, kegagalan lalu sebagai pelajaran dan juga pengajaran, sentiasa mengaplikasikan kaedah komunikasi yang positif. Ini bahagian saya ingat antara yang bahagian akhir yang mana kita biasalah untuk kita bila kita baca kita akan menilai menilai sejauh mana kebenaran ataupun sejauh manakah benda ataupun elemen yang dikemukakan itu boleh kita adaptasikan dalam kehidupan kita. So, dalam konteks relevansi di dalam buku ini dia kita pun tahu dia buku ni 1930-an ni dulu yang mana buku ni tidak menyatakan, tidak menggariskan beberapa perubahan zaman contohnya macam bagaimanakah pemimpin untuk mengatasi masalah pandemik masalah mental di kalangan masalah ekonomi yang sangat ketara ataupun masalah krisis peperangan dan sebagainya tidak dinyatakan secara jelas ataupun dia saya boleh katakan sangat minimal dalam konteks relevansi dalam masyarakat yang sekarang Seterusnya ialah konsep kesederhanaan yang begitu rendah. Dia mengambil pendekatan one size fits all Pendekatan buku ini mungkin terlihat terlalu sederhana untuk masalah kompleks dalam kepimpinan. Kerana tak semua dia tidak ada prinsip-prinsip yang dikemukakan adalah secara umum tanpa memberi satu suggestion, satu cadangan untuk sesuatu keadaan ataupun situasi yang spesifik terhadap sesebuah negara Seterusnya ialah pendekatan positif yang diberikan melepasi tahap rasional pemikiran ada masanya ada beberapa elemen dalam buku ini bahawa fokus yang berlebihan pada sikap positif itu dia terlalu positif sangat positif yang mana kita pun tahu kita sebagai manusia mesti ada satu lagi portion di dalam pemikiran kita untuk bahagian negatif itu ataupun bahagian disadvantageous So dalam sini kita nampak bahawa pendekatan yang dibuat oleh Dale Carnegie sangat positif yang mana tak macam ni tak begitu praktikal untuk kita sebagai manusia yang ada pemikiran yang seimbang dan rasional Seterusnya adalah dari segi tidak mencakupi kepelbagaian agama dan budaya macam yang dikatakan oleh Dr. Firdaus tadi dia sedikit menyatakan bahawa orientalis barat, penulis barat selalu mengenepikan elemen agama di dalam kepimpinan. Apatah lagi dengan budaya, kita pun tahu masyarakat kita dengan pelbagai budaya dan pelbagai bangsa di sini tidak ada dinyatakan di dalam buku ini tidak dinyatakan secara spesifik ataupun hampir tiada lah hampir tiada dalam buku ini tentang bagaimanakah pemimpin menangani kepelbagaian agama, etnik, bahasa dan sebagainya. Dan seterusnya ialah kecenderungan ataupun statik kepada formula. Maksud formula di sini ialah yang dicadangkan oleh Carnegie dia terlalu statik ataupun kalau pembaca itu terlalu obses kepada apa yang diterangkan oleh Carnegie dalam buku ini, maka potensi untuk cenderung ataupun tidak seimbang akan terjadi kerana kalau memang terdapat kadang-kadang ada orang yang sangat obses dengan sesuatu pendapat itu dia akan menjadi terobses dengan pendapat yang dibuat oleh Carnegie tanpa mengimbangkan aspek-aspek yang lain Apatah lagi yang kita bagi tu tadi, aspek agama, aspek budaya tidak dinyatakan secara jelas Okey, jadi kesimpulannya buku ni sebenarnya boleh sangat bagus untuk sebagai satu pendedahan untuk mengasah kepimpinan dan juga keterampilan kerana dia menawarkan elemen-elemen
kepimpinan secara tradisional ataupun secara yang konservatif ya, yang mana kita pun dah memang boleh terima benda tu. Bagaimanapun ada beberapa aspek yang saya bagi tadi ya, dari segi agama, budaya dan dinamika sosial tidak dinyatakan, maka sebagai seorang pembaca yang rasional kita perlu melihat kembali bagaimanakah prinsip-prinsip dan juga strategi yang dikemukakan oleh Dale dalam buku ini mampu kita gunakan atau boleh kita gunakan, dan sejauh manakah pendekatan tersebut bersesuaian dengan lingkungan masyarakat kita ya. So di sini kalau kita tengok, saya tak nyatakan di dalam slide sini, tetapi ada di sini apa nama tu, kalau kita nak sedikit buat perbandingan dengan konsep kepimpinan di dalam Islam, kita tahu bahawa Khalifah Rashidin dia bermula dengan Nabi Muhammad, kemudian Khalifah Rashidin, antara selain daripada itu, antara cendekiawan Islam yang menceritakan ataupun yang mengemukakan elemen-elemen kepimpinan ialah Al-Farabi, Al-Mawardi. Al-Mawardi yang antara lain menyatakan bahawa, yang tak dinyatakan dalam buku Dale ialah dia kata seorang pemimpin itu perlu mempunyai kesihatan jasmani ya, maknanya mesti seorang yang fit ya, mesti seorang yang fit, mesti seorang yang sihat. Mesti seorang yang berkemampuan untuk menjalankan tugas sebagai pemimpin ya. Bukan sahaja jasmani tetapi juga Al-Mawardi sangat pada saya dia sangat kehadapan ya sangat kehadapan dengan mengatakan bahawa kesihatan mental juga begitu penting untuk menjadi seorang pemimpin ya. Selain daripada itu mesti seorang yang berani ya, berani bercakap ya, berani bersuara sesuatu keadaan apabila tidak betul di mana saja, di peringkat nasional, di peringkat global sekalipun, mesti berani menyuarakan ketidakadilan ya, ketidakseimbangan atau ketidakbenaran sesuatu isu itu ya. Dan juga mesti berilmu, tu biasa ya, mesti berilmu pengetahuan, punya ilmu pengetahuan, punya perspektif yang seimbang ya, dan juga tidak menyalahi ya mana-mana bidang ilmu ya. Maknanya dia mesti seorang yang ibarat macam inilah ya. Pemimpin tu mesti seorang cendekiawan. Mesti seorang cendekiawan ya. And then dan juga dia antara lain ialah selain daripada itu yang adil, dan ada lagi 2-3 ya, Al-Mawardi. Al-Ghazali juga ada menyatakan tentang dasar kepimpinan ini dalam Islam. Selain daripada itu juga Ibn Khaldun ya, dalam bukunya yang saya suka juga baca ya, terjemahan daripada Ibn Khaldun, Al-Muqaddimah itu, dia adalah bapa kepada manajemen ya, yang mengatakan bahawa saya bukan apa, saya mengingatkan saya kepada saya punya tesis ya, mengatakan bahawa Ibn Khaldun mengatakan bahawa persuasif ya, daya memujuk ini sangat penting ya, dan juga memang relevan dengan studi saya itu, mengatakan bahawa persuasif ini ya salah satu daripada elemen yang sangat penting untuk menjadi seorang yang berjaya. Dia cakap secara umum ya, tidak, tapi dalam konteks saya punya studi lah bahagian kepustakawanan ya, dia katakan bahawa seorang pustakawan itu mesti mempunyai sifat persuasif ya. Bagaimana nak menarik pelanggan ya, bagaimana nak menarik pembaca, persuasif dari segi, mungkin dari segi tindakan, mungkin dari segi polisi, mungkin dari segi servis yang ditawarkan. So jadi saya rasa sangat relevan. So kalau kita melihat tadi beberapa cendekiawan Islam yang menyatakan tentang kepimpinan, itu yang ada yang tiada ya, mungkin tiada, yang banyak yang tiada ya, banyak yang tiada ataupun kita panggil lacking of the elements has been said in this book. So jadi kita sebagai pembaca kita kena seimbang lah ya. Ada yang boleh diambil, ada yang mana yang boleh kita tambah ya. Jadi sebelum saya mengakhiri ya, di sini ada sedikit apa yang melalui hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahawa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Ya, itu sahaja saya rasa kongsian hari ini. Jika ada silap salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Okey doktor, terima kasih atas perkongsian itu tadi. Jadi doktor, saya ada satu soalan saya nak tanya kepada doktor. Bagaimana kalau sekiranya pemimpin tu dia bagus dalam melaksanakan dalam satu organisasi ataupun syarikat, tetapi dia korupsi lah, mungkin terlibat dalam rasuah. Jadi bagaimana doktor? Itu korupsi ya. Jadi sebab itu dalam kat Malaysia kita ada ya lembaga ya, disiplin ya, yang mana jika di situ kita nampak ada corruption di yang
Itu memang memerlukan penyiasatan lah ya. Kita pun kadang-kadang kita pun tak sure sama ada itu hearsay ataupun gosip ya. So mesti ada satu lembaga untuk menyiasat benda ni ya. Jadi kita terpaksa pulangkan benda itu kepada pihak pengurusan yang kita beri kepercayaan untuk menguruskan hal sedemikian ya. Ya Ain, okey Ain? Okey doktor. Tak Okey. dengar suara Ain. Okey. Terima kasih doktor atas penjelasan itu tadi. Okey, jadi saya pun tertarik dengan 4 prinsip yang doktor ada share tadi dalam slide, iaitu 4 prinsip kunci kepimpinan, iaitu yang pertama adalah mendengar dan menghargai. Dan yang kedua adalah menginspirasikan orang lain, dan yang ketiga adalah pengembangan keterampilan komunikasi, dan yang terakhir adalah kepimpinan wujud pada setiap individu. Jadi apa yang saya boleh simpulkan dekat sini, untuk kunci-kunci 4 kunci kepimpinan ni dia bolehlah digunakan kepada untuk pemimpin, sebagai contohnya majikan kita ataupun ahli-ahli jabatan dan fakulti lain lah, supaya ianya boleh memantapkan kualiti sistem pengurusan dan bekerja secara berpasukan dalam masyarakat kita. Jadi kepimpinan ni pun adalah satu proses untuk mempengaruhi gelagat pekerja, dan ianya dapat memberikan motivasi kepada orang lain agar mereka ni dapat melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan bagi mencapai matlamat organisasi dan sebagainya. Jadi buku The Leader in You ni seperti yang doktor ulas tadi, sangat memotivasikan kepada diri saya dan juga kepada diri orang lain dalam satu kelompok pimpinan lah. Jadi sangat bagus dan perkongsian sangat menarik daripada Dr. Haziah. Dan seterusnya kita jemput panel kita yang terakhir, iaitu Puan Aisyah Nur Akilah untuk memberikan perkongsian buku beliau yang berjudul Penggunaan Bahasa dalam Skrip Pengacara. Dipersilakan Puan Aisyah. Terima kasih diucapkan kepada moderator Cik Ain. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur iaitu PITA Kampus Serembau kerana memberi peluang dan kesempatan kepada saya untuk berkongsi satu buah buku yang saya rasa cukup menarik dan patut saya kongsi pada pagi ini di program Book Review Siri 8, Read Knowledge and Share. Okay. Buku yang akan saya kongsikan pada pagi ini berjudul Penggunaan Bahasa dalam Skrip Pengacara bagi Pengurusi Majlis. Jadi buku ini ditulis oleh Allahyarham Maimunah, Profesor Madya Maimunah Haji Omar yang dulu bertugas sebagai pensyarah di Jabatan Bahasa Melayu Pusat Bahasa UiTM Shah Alam. Sedikit pengenalan mengenai penulis. Penulis memiliki diploma penterjemahan dari Dewan Bahasa dan Pustaka, diploma pendidikan kaedah sejarah dan kaedah sastera, ijazah am bidang sains kemasyarakatan dan kemanusiaan, ijazah kepujian bidang bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan Melayu, dan ijazah sarjana bidang pendidikan bahasa dari Universiti Malaya Kuala Lumpur. Jadi daripada pendidikan penulis, kita dapat rumuskan bahawa buku ini boleh dijadikan sebagai panduan ataupun rujukan kepada kita memandangkan penulis datang daripada bidang ataupun berkemahiran dalam bidang bahasa. Okey, seterusnya buku ini diterbitkan pada tahun 2000 dan dikeluarkan oleh Biro Teks UiTM Shah Alam. Buku ini mengandungi 166 muka surat. Mungkin para hadirin dapat lihat buku ini sedikit tebal, tetapi jangan risau kerana buku ini, kandungan di dalam buku ini sangat ringkas dan padat. Okey. Seperti yang kita tahu, pengendalian majlis-majlis rasmi merupakan aktiviti yang sering dilaksanakan sama ada oleh badan kerajaan ataupun swasta. Selain itu, dengan adanya pengurusi majlis, ia menjadi tunjang utama untuk sesebuah majlis bagi memastikan majlis dapat dijalankan dengan lancar bermula daripada mula sehingga ke akhir. Okey, tanpa membuang masa, saya akan menceritakan ataupun memberi sedikit ulasan berkenaan dengan buku yang saya pilih.
buku ini terdapat penulis hanya mengklasifikasikan kategori ada 3 bab saja, bab 1, bab 2 dan bab 3. Okey, untuk bab 3 penulis memberi sedikit pengenalan mengenai pengurusi majlis. Apa itu pengurusi majlis? Pengurusi majlis merupakan nadi penggerak utama di dalam sesebuah majlis di mana seseorang pengurusi majlis perlu arif, perlu tahu terhadap latar, objektif, tentatif dan maklumat yang berkenaan dengan sesebuah majlis bagi memastikan kelancaran majlis itu dapat dijalankan dengan baik. Selain itu, di dalam buku ini juga ada menceritakan berkenaan dengan skrip pengacara di mana skrip pengacara dan pengurusi majlis memainkan peranan yang penting, mestilah orang yang berketerampilan dalam penggunaan bahasa sama ada secara penulisan ataupun lisan. Hal ini kerana bagi memastikan kedua-dua elemen tersebut dapat dilaksanakan oleh mereka dengan baik. Okey, seterusnya penulis juga ada berkongsikan beberapa ciri-ciri seseorang untuk menjadi pengurusi majlis yang baik, iaitu pertama, kefasihan dalam berbahasa, kedua, pengetahuan dan kemahiran dalam bidang protokol majlis rasmi, dan yang ketiga, kesopanan dalam majlis rasmi, dan yang terakhir, cita rasa berpakaian serta penampilan sasiah rupa diri yang sesuai dengan suasana majlis. Di bahagian bab 1 juga, penulis ada memberikan beberapa tips persediaan awal bagi seseorang yang ingin menjadi pengurusi majlis. Yang pertama, pengurusi majlis perlulah memperolehi maklumat mengenai majlis yang akan diacarakan seperti nama majlis, nama penganjur, tempat, tarikh, tetamu kehormat dan seumpama dengannya. Yang kedua, pengurusi majlis juga haruslah menyampaikan intisari setiap teks pengacara itu dengan bahasa yang berbunga-bunga, bervariasi dan indah. Hal ini kerana kita sekaligus dapat menarik minat pendengar atau minat penonton untuk kekal setia bersama dengan kita sehingga ke hujung program. Yang ketiga, pengurusi majlis juga perlu menyampaikan ucapan ataupun teks tersebut dengan secara beremosi, berintonasi dan penuh dengan penghayatan mengikut kepada kategori-kategori acara atau majlis yang dikendalikan. Sebagai contoh, untuk majlis penutup dan perasmian, intonasinya agak berbeza dengan majlis penganugerahan dan juga majlis perpisahan. Okey, yang keempat, pengurusi majlis juga perlulah mempunyai hubungan yang rapat ataupun komunikasi yang baik dengan pihak penganjur atau jawatan kuasa penganjur dalam sesebuah program. Hal ini kerana penganjur dan jawatan kuasa penganjuran program merupakan sumber maklumat utama bagi pengurusi majlis dalam mendapatkan maklumat yang terbaru, terkini, disebabkan kadang-kadang ada segelintir program yang diubah maklumat secara di saat akhir. So apabila tiada komunikasi yang baik di antara penganjur dan pengurusi majlis, akan ada sedikit kecacatan di dalam sesuatu acara. Okey, yang terakhir, pengurusi majlis juga kena sentiasa bersedia untuk sebarang pengubahsuaian skrip mereka dan perubahan-perubahan yang sebagainya lah. Contoh macam saya kata tadi, jika tiada komunikasi yang baik akan menyusahkan pengurusi majlis. Sebagai contoh saya ambil, mungkin VVIP pada mulanya akan hadir tapi masalah peribadi menyebabkan beliau tidak hadir, dan jika pengurusi majlis tidak tahu berkenaan dengan hal itu, mungkin pengurusi majlis akan memberi sapaan kepada nama beliau, VVIP beliau, padahal tiada pun VVIP tersebut. So akan berlaku sedikit kecacatan ataupun kekurangan di sepanjang majlis berlangsung. Okey, seterusnya pada bahagian 1 juga, di muka surat 2 dan 3, surat 2 dan 3, penulis ada memberi format cadangan penulisan skrip pengacara yang mempunyai 3 bahagian, iaitu bahagian pertama tajuk majlis, di mana
terdapat nama majlis, nama penganjur, tempat, tarikh dan waktu. Untuk bahagian 2 ialah kandungan skrip di mana dibahagikan kepada subtopik, pengumuman ketibaan tetamu kehormat, perahluan, sapaan ataupun salutasi, alu-aluan salam pembuka, bacaan doa, pengenalan latar majlis, jemputan ucapan, penyampaian cenderahati dan akhir sekali di bahagian penutup, teks ialah jemputan kejamuan dan penyataan salam perpisahan. Jadi ini adalah format cadangan yang diberikan oleh penulis untuk serta majlis yang bersesuaian lah dengan format yang diberikan. Okey, seterusnya habis bab 1, saya masukkan kepada bab 2. Bab 2 penulis menceritakan lebih kepada rujukan kehormat. Rujukan kehormat ialah kata-kata rujukan yang dikenakan kepada sasaran menurut taraf sosialnya. Ianya diletakkan pada atau sebelum gelaran, jawatan, pangkat atau nama peribadi seseorang. Rujukan kehormat biasanya digunakan dalam sapaan atau panggilan dalam majlis rasmi dan tidak rasmi. Okey, dalam buku ini penulis ada memberikan panduan menggunakan rujukan kehormat bermula daripada muka surat 5 sehingga muka surat 14. So dekat sini penulis dah bagi dah panduan macam mana kita nak gunakan rujukan kehormat berdasarkan jawatan ataupun gelaran, sama ada untuk sebagai contoh saya ambil satu untuk yang di-Pertuan Agong dan Pemaisuri Agong. So rujukan kehormat kita akan guna ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda, Seri Paduka Baginda. Selain itu ada juga untuk Ketua Hakim Negara. Ketua Hakim Negara kita akan guna Yang Amat Arif, dan untuk hakim ataupun kadi yang bertugas di mahkamah sebagai hakim akan guna Yang Arif. So ada perbezaan untuk setiap jawatan. Ada juga untuk daripada segi bintang dan pangkat kehormat. Untuk kategori-kategori lah boleh baca kat sini. Okey, yang terakhir bab 3. Bab 3 penulis hanya melampirkan contoh-contoh skrip pengurusi majlis yang telah dikategorikan mengikut majlis. Contoh kat sini penulis ada nyatakan majlis santapan diraja, majlis perasmian, penutup, seminar convocation, konferensi dan persidangan, and then majlis taklimat, majlis sosial, majlis perpisahan, majlis penganugerahan dan majlis lain-lain. So kat sini untuk bahagian 3 daripada muka surat 16 sehingga muka surat 144 hanya lampiran contoh teks yang diberikan oleh penulis sebagai rujukan jika para hadirin ingin membuat teks pengacaraan sebagai rujukan lah. So itu yang saya katakan, walaupun dia tebal tapi dia ianya ringkas dan padat. Saya dah habis dah terangkan satu buku ni sebab dia lebih kepada contoh lah macam mana kita nak buat skrip pengacara. Okey, saya rasanya itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Teruskan pada moderator. Okey Puan Aisyah, sangat bagus perkongsian daripada Puan Aisyah itu tadi. Okey, jadi saya ada satu soalan daripada Puan Aisyah. Soalan ni berbunyi, adakah buku yang Puan kongsikan sebentar tadi sangat recommend bagi para pelajar? Silakan Puan Aisyah. Cik Ain di atas soalan tadi. So soalan ni berbunyi, adakah buku yang saya kongsikan ini sangat direkomendasikan kepada para pelajar? Seperti yang kita tahu, pada masa kini para pelajar banyak terlibatkan diri dalam program sama ada sebagai AJK ataupun pengendali acara ataupun sebagai penonton. Benda ni wajib, sangat digalakkanlah untuk mereka untuk membaca kerana ianya salah satu ilmu baharu ataupun satu ilmu pengetahuan yang dapat kita praktiskan dalam mengendalikan acara. Sewaktu saya belajar dulu pun saya juga ada mengendalikan pelbagai program dan ianya salah satulah
salah satu panduan yang boleh saya rasa kita boleh guna, para pelajar terutamanya boleh guna untuk memastikan skrip pengacara tu kita dapat ikut panduan ataupun format yang betul. Macam rujukan kehormat tu pun salah satu penting. Dia tak di setiap rujukan yang kita nak bagi salutasi untuk VVIP. So kat sini kita boleh rujuk. Terima kasih. Okey Puan Aisyah, terima kasih atas penjelasan itu tadi. Jadi apa yang boleh saya simpulkan daripada ulasan daripada Puan Aisyah tadi, penggunaan bahasa dalam skrip pengacara ni sangat pentinglah kerana bagi mereka yang jadi pengacara majlis, mereka sangat memerlukan skrip pengacara agar nak memastikan acara yang dijalankan itu berjalan dengan lancar tanpa sebarang masalah. Jadi selain itu, dengan adanya skrip pengacara ni tadi, dapat memastikan penggunaan bahasa yang digunakan adalah tepat dan bersesuaian mengikut kepada majlis. Okey, terima kasih kepada Puan Aisyah. Okey, seterusnya saya juga ingin berkongsikan ulasan buku yang telah saya baca sebelum ini, dan buku yang saya pilih adalah yang bertajuk Jam Loceng Subuh lah. Ini adalah buku tersebut, Jam Loceng Subuh. Okey, jadi buku ini adalah hasil dakwah karya berseni daripada Abang Besar. Dan buku ini dia mengandungi banyak cerpen dalam ni. Dia ada 17 cerpen, tetapi saya tertarik dengan cerpen yang ke-10 kerana buku ini dia mengisahkan tentang seorang pemuda yang bernama Azhan. Dia tinggal di bandar dan bekerja sebagai seorang jurutera. Jadi watak utama dalam cerita ini dia sangat relatable dengan kita kerana Azhan ni dia seorang yang bujang, seorang yang rajin dan bekerja pun dengan gaji minimum yang basic sahaja, dan dia pun banyak menghabiskan masa untuk mencari duit sehingga meninggalkan tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Jadi biarpun dah bertukar tempat kerja, hidup dia pun rasa kosong, terumbang ambing. Jadi ada satu scene tu dalam cerita tu, Azhan ni dia balik ke kampung, dia berjumpa lah dengan atuk dan opah dia. Jadi dia minta lah, jadi dia sampaikan keluhan tersebut kepada atuknya. Jadi atuk dia cakap lah, Azhan, apa kata kau cari jam loceng supaya senang lah nanti kau nak bangun subuh kan. Jadi Azhan ni kata, saya dah ada banyak dah jam loceng atuk, ada yang murah, ada yang mahal, ada yang berjenama, sampai tak ada satu pun jam loceng yang boleh kejut saya bangun awal pagi. Jadi atuk Azhan ni dia cakap lah, jam loceng yang baik tak semestinya mahal ataupun berjenama, sebab hampir semua jam loceng yang mahal ataupun berjenama ni kebanyakan dia menyusahkan. Jadi atuk Azhan ni cakap lagi, jam loceng yang baik sebenarnya adalah jam loceng yang boleh mengejutkan kita tanpa rasa jemu untuk menunaikan solat waktu subuh dengan penuh kasih sayang. Jadi kita rasa bersemangat lah nak bangun solat subuh dengan adanya jam loceng yang baik ni. Jadi Azhan ni dia keliru, dia jadi macam pelik lah apa yang dimaksudkan dengan kata-kata atuk dia tadi. Jadi Azhan ni dia jumpa opah dia dan tanya, opah boleh tak Azhan nak tengok jam loceng atuk ni tadi, jam loceng atuk. Lepas tu opah kata, tak pernah lagi atuk engkau ni ada jam loceng. Opah dia cakap macam tu, sebab hari-hari opah yang selalu kejutkan atuk engkau. Dia cakap macam tu lah. So barulah Azhan faham selama ini jam loceng subuh yang baik yang dimaksudkan oleh atuk tadi adalah opahnya. So basically jam loceng yang disebut dalam cerita ini adalah pasangan lah. Jadi cerita ini dia memetik daripada pengalaman penulis sendiri, dan penulis ni dia cuba menyampaikan manusia seharusnya hidup secara berpasang-pasangan untuk mengisi kekosongan di dalam diri. Tetapi kalau dalam memilih pasangan ni, haruslah mencari pasangan yang baiklah, yang boleh mengajak kita ke arah kebaikan dan bukan mendorong kita ke arah yang sebaliknya. Jadi itulah ulasan buku yang saya baca sebelum ini, iaitu Jam Loceng Subuh. Okey, alhamdulillah kita pun tak ada sebarang soalan daripada daripada audien. Okey. Jadi alhamdulillah selesai sudah ke semua perkongsian ulasan buku, terutamanya dari ketiga-tiga panel jemputan kita pada pagi ini.
dan saya amat berbesar hati dapat bersama dengan panel-panel jemputan yang hebat dan mendengar ulasan serta perkongsian daripada mereka. Dan saya mewakili pihak PITAR ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada panel jemputan atas kesudian meluangkan sedikit masa bersama kami untuk program Read, Knowledge and Share Book Review Seri ke-8 pada pagi ini. Jadi diharapkan melalui program ini kita dapat menyuntik lagi semangat untuk membaca dan berkongsikan ilmu yang kita perolehi kepada orang lain, dan diharapkan yang penyertaan sebagai panel jemputan di kalangan anda yang menonton pada hari ini untuk siri-siri yang akan datang. Jadi sedikit pemakluman, pensyarah yang aktif UiTM yang masih belum mengaktifkan akaun Turnitin, masing-masing boleh berbuat demikian dengan membuat pengesahan pengaktifan akaun pada email yang diterima dalam tempoh 7 hari. Sekiranya menghadapi masalah, sila hubungi PITAR menerusi saluran WhatsApp rasmi kami. Terima kasih. Okey. Sekejap Okey, pautan borang pengesahan kehadiran anda ada disediakan di ruangan komen dan diminta tuan atau puan yang hadir pada pagi ini untuk isi dan boleh sertakan sekali komen ataupun cadangan di borang tersebut. Okey, ribuan terima kasih saya ucapkan kepada penonton yang sudi menyertai daripada awal hingga ke penghujung program. Andai ada salah dan silap daripada saya menjadikan program ini, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Okey, insya-Allah akan kami perbaiki daripada semasa ke semasa. Sebelum saya akhiri program ini, terimalah serangkap pantun daripada saya. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat, ceria-ceria selalu, akhir kalam orang putih, orang Pakistan. Terima kasih, syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.